Set record. Okay. Dia tu. Start record. Okay. Aku start Okay, start. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 atau grup 1. Okay. Antara ahli kumpulan kami adalah saya Muhammad Izzat Zaini. Nombor KBT saya di 11 9F1006 S1009 dan Muhammad Azrin 11 3M9F1006. Dia Ruben 11 3M9F1054 11 3M9F1074. Tanpa melenggamkan masa, kita kepada pengenalan introduksi tentang projek kami. Next slide. Okey. Projek kami adalah sebagai alat penancap tiang. Okey. Mari kita mengenalinya. Okey, dalam pengenalan ini dikenali sebagai alat penancap tiang merupakan suatu alat yang memancapkan tiang dengan cara memberi daya ke atas bahagian permukaan tiang secara menegak supaya tiang masuk ke dalam tanah. Hal ini kerana pemasangan tiang menjurus kepada proses pemasangan pagar untuk menjaga dan mengepung sesuatu kawasan daripada binatang liar, pencuri dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa jenis tiang yang digunakan untuk pemasangan pagar termasuklah tiang kayu, konkrit dan besi. Di antara jenis-jenis tiang tersebut, pemasangan tiang kayu adalah lebih murah. Di samping itu, ketahanan kayu juga cukup tahan serta mempunyai kekuatan seperti tekangan, mambatan, lenturan, kekerasan, lincih dan rintangan terhadap hentaman dan rekahan. Tambahan pula, bahan seperti kayu dijamin kukuh dan mampu bertahan dalam jangka masa 2 tahun atau lebih bergantung kepada cuaca. Umumnya pemasangan pagar adalah bertumpu kepada kawasan peladangan dan pertanian. Ini kerana binatang buas boleh merosakkan hasil tanaman dan memberi ancaman kepada hasil ternakan, termasuk juga memberi ancaman kepada para peladang dan petani. Walau bagaimanapun, kawasan luas dan besar yang kebiasaannya terletak di berhampiran kawasan hutan dan bukit memerlukan perlindungan dengan cara membina pagar di sekeliling kawasan tersebut. Namun begitu, pemasangan pagar memerlukan kos yang tinggi bagi setengah kawasan tersebut. Kos yang tinggi bagi peladang, petani bergantung kepada jenis tiang yang digunakan dan ukuran perimeter kawasan tapak. Namun, sebelum memasangkan pagar, tiang perlulah didirikan terlebih dahulu. Oleh itu, penciptaan alat pemancap tiang direka bagi menjimatkan kos dan mempercepatkan proses pemancakan tiang pagar. Next slide. Okey, untuk yang pernyataan masalah ini, Syed Hafiz akan menjawab. Syed Hafiz? Syed Hafiz? Ya. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Pemancakan tiang kayu memerlukan alat yang sesuai bagi membolehkan tiang kayu masuk ke dalam tanah tanpa perlu menggali tanah. Hal ini kerana alat-alat yang tidak sesuai akan mengakibatkan kecacatan dan kerosakan terhadap tiang apabila proses hentaman dilakukan. Selain itu, kos pemasangan pagar boleh meningkat apabila jenis tiang seperti besi dan konkrit digunakan, termasuk juga perimeter kawasan yang besar, khususnya kepada aspek pertanian dan peladangan. Malahan kos tenaga kerja juga diambil kira dalam peningkatan kos pemasangan pagar. Hal ini demikian tenaga manusia terlibat dalam proses tersebut sebagai pengendali dan pertukangan. Di samping peningkatan kos yang tinggi, waktu yang lama dalam memasang pagar juga diambil kira dalam tempoh tertentu mengikut perimeter kawasan tersebut. Di samping itu, sifat tanah juga diambil kira sebelum pemasangan pagar kerana dikhawatiri akan mengganggu kestabilan tiang
dan menyukarkan proses pemacakan tiang tersebut. Tambahan pula, penggunaan tenaga kerja yang ramai juga memakan kos upah yang tinggi dan mungkin menyebabkan kekurangan dana kepada petani atau peladang bagi kegunaan perniagaan mereka. Bagi bidang ketenteraan pula, mereka memerlukan alat yang sesuai untuk membina tapak pertahanan sementara dalam masa yang pantas. Hal ini kerana mereka memerlukan tempat perlindungan aset, makanan dan senjata untuk disimpan dengan selamat. Seterusnya, kawasan pagar yang telah rosak terutamanya pada kawasan persekolahan. Akibat daripada aktiviti tidak bermoral pelajar boleh diperbaiki dalam tempoh waktu yang singkat oleh para kerani sekolah. Hal ini kerana tugas para kerani itu adalah menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan sekolah. Next Seterusnya, slide. Seterusnya, okey. Okey, Alright. selamat pagi, selamat tengah, selamat sejahtera. Nama saya Dibaruban Al-Krishna. So, nombor matrik saya 1054. Saya akan menerangkan objektif projek ni. Okey, mereka sebuah alat yang memudahkan pemasang pekerja memacak tiang. Mampu memacak tiang dalam masa yang singkat, mencapai kestabilan yang kukuh apabila menerima daya tegangan pagar, memudahkan proses pemasangan pagar, menjimatkan jumlah kos upah pekerja pembinaan. So, okey, ambil daripada saya, kita membina alat pemacak tiang ni, objektif kita nak mengurangkan kos upaya pekerja pembinaan. So, sebab kita ambil kira sebab petani takkan dia buat dekat satu kecil-kecilan, dia akan buat secara besar. So, bila kita akan buat secara besar, so kita akan sewa sebagai jentera-jentera besar. Maksud saya JCP ke, macam tu kena ada sewa JCP tu terlalu tinggi. So, tak mampu untuk keluarkan para petani dan para peladang. So, maknanya bila kita pakai mesin yang kita yang dapat ni, so dia akan memudahkan dan menjimatkan kos daripada petani yang dikeluarkan untuk memacak tiang pagar dekat sekeliling tanah dia. So, skor projek adalah digunakan pakai oleh para petani dan para peladang dan peternakan. Okey, peternakan maknanya dia ternak kambing ke, lembu ke. So, tu memerlukan tempat yang besar, memerlukan pagar yang kukuh. Sebab bila kita ambil pasal lembu boleh langgar, boleh pecah pagar-pagar semua. Okay, bila kita dah kukuh lah. Bila kita pakai mesin pemacak tiang ni, dia lebih kukuh dan lebih stabil daripada pemegangan pagar dia. Diguna pakai dalam bidang ketenteraan. Okay, sekarang musim COVID. So, dia PKP, time PKPD di sesuatu tempat. So, para tentera tak dapat untuk memasang pagar dengan secepat mungkin. So, bila dia ada mesin ni, so dia boleh pacak tiang tu dengan pacak pagar tu dengan cepat. Maknanya dengan masa yang singkat lah. Sebenarnya dia tak pakai orang yang banyak. So, mesin ni boleh dioperate dengan 2 orang saja. 2 orang. Satu, dia tengok pada tiang tu, dia boleh masuk ke tak. Lagi satu, dia boleh tengok daripada aspek mesin tu bekerja dia untuk hantam kayu tu untuk masuk dalam. So, lepas tu boleh diguna pakai oleh ahli pembinaan rumah khususnya kepada pembinaan pagar. Ya. So, kita ambil pagar, bila dia nak bersihkan satu tempat untuk membinakan rumah, so dia mesti ada pagar yang sekeliling dia. Sekeliling dia kena pagar, dia kena buat dengan secepat mungkin supaya orang luar tak boleh masuk ke dalam tu. Lepas tu memerlukan struktur tiang sepanjang 12 kaki dan lebar 1,5 kaki. So ni dia tengok daripada apa barang yang kita pakai untuk memecah. Contohnya kita boleh pakai kayu, kita boleh pakai yang simen, kita boleh pakai yang besi. Itulah contoh-contoh yang struktur tiang tu. So ni mesin ni diletakkan 12 kaki, maknanya dia boleh masuk 12 kaki. Dia punya panjang struktur tiang tu 12 kaki. So lepas tu jenis tiang yang kebiasaan hanya digunakan adalah tiang kayu dan tiang besi. Boleh digunakan juga kepada kerani petani dalam institusi pengajian
Lepas tu alat yang terdiri daripada komponen besi dan perlainan jenis dan bentuk. Ni 2 orang untuk mengendali dan mendirikan tiang tu memang betul untuk mesin tu, sebab dia tak perlu memakaikan pekerja yang banyak untuk kontrol mesin tu. Okay, next. Azim. Azrin, sila Azrin. Azrin, sila onkan mic anda. Lupa. Maaf. Maaf. Aduh, terkeluar pula. Azrin, apa yang berlaku? Entahlah. Okey, untuk reka bentuk alat. Kita boleh tengok kat sini. Kita ada tempat untuk pemegang. Tempat pemegang untuk alat ini. Dan di kawasan tengah ni kita ada beban. Dan beban ni adalah penukul lah. Jadi kita gunakan alat ni, dia boleh menentak permukaan atas kayu tu secara menegak daripada atas. Jadi kita akan hentam dia daripada atas ke bawah. Dan di tepi ni adalah tempat support dia. Jadi untuk kayu tu dia tidak akan lari lah. Dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari. Bila kita hentak dia tidak akan sengit ataupun dia tidak akan sengit lah. Dan untuk bahagian bawah ni adalah tempat untuk support daripada orang kedua lah, pengendali. Bila orang pertama menghadapi kesusahan, kerana alat ini cukup berat jugalah untuk dikendalikan. Okey, sekian, itu sajalah untuk pembentangan projek kami untuk alat pemacak kayu. Terima kasih. Stop recording saya. Okay. Stop recording. Okay, saya off. Syed, Syed, stop recording Syed.